Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan tentang jenis-jenis scam di Malaysia. Scam ini adalah perkara yang sangat hangat diperbualkan sama ada di luar negara ataupun di Malaysia, tapi terutamanya di Malaysia kerana ia adalah di mana orang akan ditipu dalam pelbagai cara demi para scammer untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Untuk definisi jenis-jenis scam ni bermaksud golongan yang mana mereka ada niat yang sama untuk melakukan perbuatan menipu. Dan scam ini dapat dilihat dalam pelbagai bentuk seperti penipuan pencen, penipuan duit ataupun penipuan perasaan. Apa-apa sahaja yang melibatkan penipuan adalah dipanggil sebagai scam. Dan scam ini juga dapat dilakukan dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk talian ataupun surat menyurat dan banyak lagi. Setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini haruslah berlandaskan pandangan dari segi syarak ataupun masyarakat agar hidup kita ini tidak terus terumbang-ambing dan berada di jalan yang salah. Berkaitan dengan hal scammer ini, pandangan Islam, menurut pandangan Islam, hukum menipu dan memakan harta tidak sah adalah haram sama sekali. Sebagaimana firman Allah, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang di antara kamu dengan jalan yang batil. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Maka jelaslah di sini bahawa hukum menipu atau mencari wang dengan menipu orang ni adalah salah sama sekali di sisi Islam. Seterusnya, pada pandangan masyarakat pula, melakukan kesalahan menipu orang lain ini adalah dianggap sebagai perosak dalam masyarakat kerana mereka ni telah menyusahkan ramai pihak dan masyarakat sekeliling terus meminta agar pihak berkuasa untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pesalah-pesalah tersebut agar mereka serik dan tidak lagi mahu melakukan kesalahan yang sama. Seterusnya, untuk bahagian skema dan undang-undang, saya akan sentuh kepada Akta 788. Akta 788 diperkenalkan sebelum Akta 777. Matlamat utama Akta 788 ini adalah mewujudkan dan mengawal selia satu aktiviti pengumpulan dana oleh syarikat-syarikat melalui tawaran skim kepentingan kepada awam. Mana-mana syarikat yang melakukan aktiviti pengumpulan dana haram perlu memulangkan duit kepada pelabur ataupun dapatkan approval SMM. Kemudian, untuk bahagian statistik pula, saya dapat membuat kajian di mana mangsa-mangsa scam dalam kalangan masyarakat Malaysia adalah 30% dewasa dan 70% remaja. Melalui statistik yang saya jumpa dekat laman web Pasukan Tindak Balas Kecemasan Komputer Malaysia MyCert, menyatakan bahawa sebanyak 10,699 kes jenayah scam dicatatkan tahun lalu dan meningkat sebanyak 25.6% berbanding tahun lepas hanya 7,962 kes. Masuk kepada jenis-jenis scam di Malaysia. Jenis-jenis scam ni boleh berlaku dalam urusan bisnes. Yang pertamanya ialah ejen umrah, di mana golongan sasaran mereka ialah orang yang berusia dan juga orang yang kurang berkemampuan. Hari ini kerana mereka akan mendapat keuntungan yang sangat besar kerana melibatkan wang yang banyak. Seperti yang kita tahu, ejen umrah ni melibatkan wang yang sangat banyak dan beribu-ribu. Dan cara mereka ialah mereka akan menawarkan harga yang sangat murah, lebih murah daripada harga-harga yang biasa. Dan oleh itu, orang yang kurang berkemampuan ataupun orang yang berusia, mereka akan sangat mudah tertipu, dan dengan itu mereka akan terlibat dengan para scammer ini. Dan sebagai langkah berjaga-jaga ialah pastikan ejen umrah yang menawarkan harga tersebut adalah daripada ejen yang sah, dengan menanyakan mereka sama ada mereka ini ada CJ yang sah. Yang seterusnya ialah online shopping ataupun pembelian secara online. Golongan sasaran
ialah golongan para remaja ataupun para wanita yang terutamanya, kerana seperti yang kita tahu, golongan remaja dan juga golongan wanita ini mereka sangat suka untuk membuat pembelian secara online. Jadi ini adalah sangat mudah untuk para scammer untuk menipu, kerana diorang akan berlaku sebagai peniaga yang menjual barang-barang yang menarik perhatian dan seperti barang-barang yang berkualiti. Jadi dengan itu golongan yang suka membeli ini mereka akan mudah percaya, dan sebagai langkah berjaga-jaga ialah diharapkan untuk mereka bertanya dahulu kepada para penjual itu secara lebih mendalam tentang bisnes apa yang mereka jual itu, dan pastikan mereka itu adalah daripada golongan penjual yang berdaftar. Saya akan teruskan kepada penipuan insurans. Penipuan insurans adalah termasuk segala tipu daya atau ketidakjujuran yang dibuat dengan sengaja mendapatkan keuntungan kewangan secara tidak jujur dan tidak wajar. Antara penipuan insurans adalah mewujudkan tuntutan palsu, menyatakan fakta salah dan ejen palsu. Selain daripada penipuan insurans, pengurusan perkahwinan juga adalah antara jenis-jenis scam. Pengurusan perkahwinan pula adalah banyaknya berkenaan catering dan pelamin. Penipu itu tidak datang ke majlis perkahwinan untuk sediakan catering dan pelamin tidak dibuat tidak kena dengan harga yang ditawarkan. Jadinya satu kerugian kepada si pengantin. Okey, seterusnya antara jenis scam lain yang terdapat dalam perniagaan adalah bank transaksi. Bank transaksi ni boleh berlaku apabila masa menerima pesanan ringkas yang menyatakan mereka ni telah memenangi satu peraduan ataupun cabutan bertuah yang berupa wang ringgit, namun mereka sendiri tidak mengenali nombor yang menghantar mesej-mesej tersebut. Namun mereka diminta untuk melakukan beberapa steps, contohnya menekan laman web atau dan memasukkan maklumat peribadi mereka. Namun tanpa mereka sedar, melalui cara begitulah duit mereka ditolak di dalam akaun mereka tanpa mereka sedar. Seterusnya adalah multi-level marketing, iaitu MLM. MLM ni adalah pemasaran berbilang tingkat yang mana membolehkan seseorang itu memasarkan produk sama ada untuk menjual secara langsung atau sebaliknya lah. Okey, pelanggan ni hanya perlu mencari pelanggan yang lain dan untuk membentuk rantaian. Maksudnya apabila seorang pelanggan ni dia boleh cari pelanggan-pelanggan yang lain, maka mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan. Maksudnya keuntungan tu akan berganda melalui pelanggan yang mereka cari. Okey, rantaian inilah menyebabkan orang tertipu dan kerana orang akan melaburkan banyak wang untuk mendapat keuntungan lumayan. Namun tanpa mereka sedar, mereka telah tertipu apabila tiba-tiba ejen ataupun pasaran tu sebenarnya tak wujud pun. Okey, yang seterusnya, selain daripada penipuan dalam urusan bisnes, scam ini juga boleh berlaku di mana scammer akan menyamar sebagai penjawat awam. Antara penjawat awam yang terbesar dilakukan oleh mereka ialah polis, ahli mahkamah dan juga KWSP. Bagi polis dan mahkamah, persamaan kedua ini adalah mereka akan menyamar sebagai ahli polis ataupun ahli mahkamah, dan mereka akan menghantar surat yang rasmi ataupun membuat telefon kepada pemangsa dan menyatakan beberapa kesalahan terbesar yang telah dilakukan oleh pemangsa tersebut. Dan untuk menutup kesalahan mereka, scammer itu akan meminta jumlah wang yang sangat besar dan ianya akan dirahsiakan. Sasaran mereka ialah golongan yang pencen dan golongan yang berusia, kerana mereka ini mempunyai duit yang banyak dan mereka juga tidak mengambil tahu sangat tentang isu semasa. Orang akan takut kerana ia melibatkan golongan yang berpengaruh, iaitu polis dan juga mahkamah, di mana ia boleh
merosakkan mereka punya kehidupan di masa hadapan. Dan untuk yang KWSP pula, mereka akan menipu dari segi menawarkan hadiah yang lumayan di mana jumlah wang dia sangat besar, dan mereka akan membuat satu website untuk para pemangsa mengisi maklumat peribadi mereka termasuk maklumat bank. Dan golongan sasaran mereka ialah pekerja dan juga orang muda kerana mereka ini sangat mudah tertipu dengan tawaran hadiah yang lumayan tersebut. Akan teruskan dengan penyamaran institusi bank. Secara amnya penyamaran institusi bank berlaku di mana individu mendakwa dirinya sebagai pegawai bank. Pegawai bank palsu menggunakan kaedah cara macam scam, di mana kaedahnya dipanggil spoofing. Mereka akan menyamar sebagai pegawai polis atau pegawai bank dan di mana mangsa akan menerima panggilan mengatakan mangsa melakukan kegiatan haram, dan mereka memaksa mangsa untuk memindahkan wang dia ke akaun, kononnya untuk mengelakkan akaun mangsa dibukukan oleh pihak berkuasa. Kemudian penipuan kad kredit. Penipuan kad kredit merupakan penggunaan kad anda tanpa kebenaran dan pengetahuan anda. Kad kredit selalunya mangsa akan tahu mereka terlibat dengan penipuan kad kredit apabila mereka lihat sejumlah wang di dalam duit dalam kad kredit mereka semakin meningkat, dan secara tidak langsung mereka terpaksa membayarnya kerana nama kad tu di bawah mereka. So ni adalah antara scamming selain daripada macam scam. Kemudian panggilan penyamaran, di mana mangsa akan menerima panggilan yang tidak dikenali dan mengatakan bahawa mereka perlu menginstall satu aplikasi ni atau mana-mana aplikasi, dan aplikasi tu Antara jenis scam lain yang sering berlaku dalam masyarakat kita hari ini adalah love scammer. Love scammer ini boleh terjadi kepada kedua-dua pihak, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, bagi kes lelaki, kebiasaannya lelaki ini menjadi mangsa ugutan, sama ada ugutan untuk menyebarkan gambar-gambar yang tidak senonoh, lucah, bogel dan sebagainya. Dan bagi perempuan pula, kebiasaannya seperti yang kita lihat di kaca TV, di social media dan di surat khabar, perempuan ini biasanya menjadi mangsa keldai dadah. Kes-kes dadah ini turut melibatkan warga asing dan majoriti kesnya adalah terbabit dengan warga asing. Antara faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia ini mudah ditipu dengan taktik skamer adalah, pertama, disebabkan oleh sikap rakyat itu sendiri yang tamak dan mahukan untung yang lebih. Benarlah kata pepatah, siapa yang tamak selalunya rugi. Dalam dunia perniagaan, tidak salah sekiranya seseorang itu ingin melaburkan wang mereka, namun janganlah terlalu banyak dan tamakkan keuntungan. Yang kedua adalah kerana seseorang itu tidak mengikuti isu semasa. Zaman kini adalah zaman teknologi. Segala informasi, berita, isu semasa dan sebagainya hanya dapat diketahui melalui hujung jari sahaja. Di samping itu, untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan yang luas, kita perlulah rajin membaca dan mendengar berita-berita supaya kita sentiasa mengikuti arus perkembangan semasa. Okey, yang ketiga adalah kerana terlalu mudah percaya dengan seseorang. Okey, mempercayai seseorang itu tidak salah, namun kita perlulah berfikir menggunakan akal yang waras untuk supaya kita tidak mudah terpedaya. Seterusnya, kerana tahap pendidikan yang rendah, apa yang diberitahu oleh suspek diterima bulat-bulat. Segala taktik yang mereka lakukan, kita mudah percaya kerana mereka tidak mengetahui apa yang bakal terjadi kepada mereka
dan bagaimana mereka bakal diperdayakan oleh oleh suspek-suspek ini. Oleh itu, kita perlu banyak belajar supaya kita tidak mudah tertipu dan banyaklah mengetahui perkara-perkara yang kita sepatutnya tahu. Okey, yang kelima adalah peras ugut. Peras ugut ni boleh berlaku dalam dunia perniagaan, love scammer dan sebagainya. Suspek akan menggunakan apa-apa saja cara untuk menyebabkan mangsa ni merasa takut dan rela untuk menyerahkan apa saja yang mereka ada, sama ada wang, ya kebiasaannya adalah wang lah, bagi memastikan rahsia mereka terjaga dan sebagainya. Dan seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi. Dengan berlakunya gejala skam berlasun ni, langkah-langkah mengatasi adalah paling penting untuk semua orang tahu. Antaranya adalah jangan panggil semula atau jawab panggilan antarabangsa yang tidak dikenali. Jangan kongsi maklumat peribadi. Semak akaun bank di Kuatiri terbabit dengan transaksi penipuan urus niaga online. Skeptikal terhadap maklumat yang diberi oleh pemanggil dan bertindak rasional dengan tidak melayan sebarang panggilan. Seterusnya ialah cabaran menghadapi scammer. Ada banyak cabaran seperti scammer ni yang berfikiran licik, kecuaian rakyat Malaysia tentang isu penipuan, lepas tu kecanggihan teknologi, kedegilan rakyat dan juga wujudnya orang yang berkuasa di sebalik kes scam ini. Ada banyak sangat cabaran di mana menyebabkan susahnya untuk kita memerangi para scammer ini. Mereka ni sangat bijak. Lepas tu mereka ni juga adanya daripada kalangan mereka ni orang yang dah berkuasa. Dan selain itu sebabkan kecuaian rakyat Malaysia yang mana rakyat Malaysia masih lagi mengambil endah tentang perkara ini. Kes ini menunjukkan bahawa seorang pesara yang ditipu sebanyak RM10,000 oleh melalui transaksi bank. Oleh itu, kita haruslah berjaga-jaga kerana mereka mempunyai pelbagai taktik untuk memperdaya mangsa. Berikut adalah contoh kes love scam yang berlaku kepada wanita-wanita yang terlibat bercinta dengan warga asing dan seterusnya ditipu sehingga mencecah jumlah jutaan ringgit.